Assalamualaikum. Okey, di manakah kedudukan akidah salaf ini? Mari kita tengok. Daripada Abdullah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baik umatku ialah yang hidup pada kurunku, kemudian yang mengikuti zaman mereka, dan kemudian yang mengikuti zaman mereka. Selepas itu akan datang satu kaum di mana penyaksian salah seorang daripada mereka mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului penyaksiannya. Baik, sebenarnya hadis ini sebenarnya adalah isyarat. Okey, golongan mana yang perlu kita ikuti, golongan mana yang tidak perlu kita ikuti. Jadi daripada zaman sahabat sampailah ke tabi'ut tabi'in ini sebenarnya adalah golongan yang disarankan oleh baginda Nabi SAW untuk diikuti. Tauhid dan akidah itu sebenarnya ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk memahami tauhid yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu perlulah mengikut kefahaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kan? Macam juga solat tu perintah Allah, tetapi untuk mengerjakan solat, untuk memahami ibadah solat itu kita perlulah berdasarkan apa yang Rasulullah SAW tunjukkan, begitu. Jadi pendapat saya secara peribadi, akidah salaf ni sebenarnya adalah sunnatullah, iaitu perkara yang wajib seperti mana solat. Kan, jadi sepatutnya seluruh ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu berpegang kepada akidah salaf ini. Adapun Asy'ariyah ni kita ambil yang kita ambil di Asy'ariyah dan Sanusiyah ni adalah kaedah pembelajaran, kan, kaedah pembelajaran. Ramai je pun ustaz-ustaz Asy'ariyah ni sebenarnya berpegang pada akidah salafi. Cuma keadaan ataupun kaedah mereka mengajar akidah kepada orang awam itu adalah berdasarkan gaya pengajaran ataupun kaedah Asy'ariyah ataupun As-Sanusiyah. Ada yang mengatakan akidah salaf ni keras, sikit-sikit menyesatkan orang. Dia memang begitulah akidah ni. Dia ada dua aja, yang halal iaitu beriman, kemudian yang haram yang itu yang kufur. Itu saja, dia tiada istilah makruh-makruh. Baik Asy'ariyah ataupun salaf, sama aja. Akidah orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya tahap dia sama aja, ustaz dengan bukan ustaz. Yang orang awam kalau dia dapat berguru dengan ustaz yang baik, dia semua akan berpegang pada akidah salaf, tidak lebih dari itu. Akidah kita ni tidak lebih daripada Al-Quran dan Sunnah. Berbeza dengan ilmu fiqh, yang ini antara orang awam dan ustaz ibarat langit dan bumi. Gitu jaraknya. Sebab ilmu fiqh dia bukan saja ustaz tu perlu ataupun seseorang tu perlu mahir dengan Al-Quran, tetapi dia juga perlu mahir dengan hadis, penilaian hadis, hadis apa yang sesuai untuk ibadah-ibadah tertentu. So dalam fiqh ni, kemahiran ataupun kepakaran dalam bidang hadis tu memang sangat penting. Dalam akidah ni kita tidak boleh berpegang kepada perkara syubhah. Kalau kita berpegang kepada perkara syubhah, tiada iman lah tu. Adapun iman tu boleh bertambah, boleh berkurang, dia macam ni. Apabila kita tahu perkara tu syubhah, kemudian kita tinggalkan, itu maknanya iman kita semakin bertambah. Dalam hal fiqh pula, dia macam ni, kita tengok. Okey, macam ni. Hukum memakan daging yang disahkan berlaku perkara syubhah. Apa hukum makan daging import yang asalnya dah dapat dicop halal, kemudian baru-baru ini kecoh pula status halal itu tipu sebenarnya? Mohon pandangan hukum. Lalu apa yang pejabat mufti wilayah persekutuan nyatakan sini? Umat Islam yang telah memakan daging import sebelum timbul isu syubhah daging import yang berlaku baru-baru ini, maka hukumnya adalah dimaafkan. Dimaafkan. Dimaafkan pada syarak. So pasal akidah, mana ada benda-benda dimaaf pada syarak ni? Jadi saya ada soalan, apakah status berpegang kepada akidah salaf? Adakah dia wajib? Kalau tidak wajib, adakah yang mengatakan tidak wajib itu mereka menolak hadis Nabi SAW?